Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dizairan Afiq bin Wahab. Saya nombor matrik 211601119. Saya pelajar daripada College Universiti Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias. Saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk Kerjasama dan Persaingan yang Sihat. Kerjasama dan persaingan yang sihat sangat diperlukan pada masa kini. Kerjasama ni seperti kita saling tolong-menolong antara masyarakat, keluarga dan persekitaran kita. Kita saling memberi kerjasama yang bersifat positif. Kerjasama ini bagi saya boleh menganggap kerjasama ni sebagai sebuah sukan bola sepak. Kenapa saya mengatakan sukan bola sepak? Kerana kerjasama ni memerlukan peranan masing-masing dalam kerjasama. Individu ini memerlukan kerjasama, memerlukan peranan tertentu. Individu lain memerlukan peranan tertentu dalam kerjasama untuk memastikan apa yang kita ingin capai tercapai. Bukan hanya tergantung sahaja. Apabila kita memberikan kerjasama yang baik, menunjukkan kerjasama yang baik, kita akan dapat apa yang kita inginkan dalam visi kita untuk mencapai. Kerjasama pada masa kini sangat penting kerana semua sektor pekerjaan, sukan, pembelajaran semua memerlukan kerjasama. Dan daripada segi sektor pekerjaan seperti politik memerlukan kerjasama yang baik. Jika tidak berlaku kerjasama yang baik dalam politik, akan menyebabkan berlaku keruntuhan dalam sesebuah negara. Dalam sukan pula, untuk kita mencapai sesebuah kemenangan, johan, kita memerlukan kerjasama. Seperti bola sepak tadilah, apa yang saya cakap tadi, bola sepak. Lepas tu, terusnya pembelajaran. Kenapa saya mengatakan pembelajaran? Kerana pembelajaran ni kita ada melakukan kerja assignment dalam kumpulan, individu. Apabila kita dalam kumpulan, kita akan memerlukan kerjasama. Kita perlu menunjukkan kerjasama antara kelompok kita tu untuk memastikan assignment kita dapat disiapkan dengan baik dan jayanya. Jika kita tidak memberikan kerjasama yang baik dalam kelompok, akan menyebabkan assignment kita menjadi tidak siap ataupun siap banyak kesalahan dan sebagainya. Kerana kita sebagai manusia, kita tidak dapat menyelesaikan masalah bersendirian. Kita memerlukan sokongan dan kerjasama daripada orang lain. Apabila kita kita memberi kerjasama kepada orang lain, apabila kita menghadapi masalah, orang lain akan berikan kerjasama kepada kita untuk memberi pendapat, semangat pada kita. Apabila kita clue untuk menyelesaikan masalah kita, akan ada orang bantu kita, memberi pendapat kepada kita cara untuk menyelesaikan masalah, bagi tidak semakin buruklah masalah yang kita hadapi tu. Contohnya seperti gotong royong. Kenapa saya mengatakan gotong royong? Kerana untuk memastikan gotong royong kita dapat membersih semua kawasan, contohnya seperti masjid, kita memerlukan kerjasama yang baik. Jikalau kita membuat gotong royong hanya bersendirian, kita tak akan mampu untuk membersihkan masjid dalam masa sehari sahaja. Jadi di sini kita dapat lihat kerjasama sangat penting untuk kita pada masa kini. Allah pernah berfirman dalam surah Innamal mu'minun ikhwat. Sesungguhnya orang mukmin bersaudara. Jadi di sini kita dapat lihat semua mukmin yang ada di dunia ini pada masa kini dan masa lepas, semua kita bersaudara. Jadi kita tidak perlu malu untuk memberikan kerjasama, tolong-menolong antara satu sama lain bagi memastikan apa yang kita ingin capai tercapai. Bukan hanya tergantung sahaja. Seterusnya, jika dalam kelompok kita tidak memberikan kerjasama yang baik kepada orang lain, akan menyebabkan orang tidak memberikan kerjasama kepada kita.
di sini akan menyebabkan kita terus menghadapi masalah. Tidak akan ada manusia pun atau individu atau kelompok datang untuk membantu kita, sama ada kita dalam susah, senang dan sebagainya. Ada satu surah yang menarik minat saya dan saya ingat pada masa ini, iaitu surah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong menolong berbuat dosa dan pelanggaran. Di sini kita dapat lihat, jika kita nak membantu orang lain, orang lain atau individu atau kelompok, kita perlu lihatlah benda tu mendatangkan kebaikan pada kita atau mendatangkan kebaikan pada kita dan masyarakat dan sebagainya. Jika benda tu mendatangkan perkara negatif pada kita, akan menyebabkan kita mendapat dosa dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Sebab benda tu satu benda mendatangkan dosa. Antara kelebihan kerjasama ni apa yang saya dapat lihat, kerjasama ni kita dapat mengeratkan silaturahim. Perkara ini mengeratkan silaturahim ini sangat penting kepada masyarakat pada masa kini. Contohnya seperti di Malaysia lah, kita sangat penting kerana jika kita tiada silaturahim yang baik antara masyarakat dalam sesebuah negara, akan menyebabkan berlaku kerutuhan dalam sesebuah negara. Jadi untuk memastikan negara kita selamat dan terjamin harmoni, kita memerlukan kerjasama dan memberikan kerjasama bagi memastikan sesebuah negara dapat mencapai kejayaan demi kejayaan pada masa akan datang. Selain itu, kita perlu memupuk sikap kerjasama dalam diri kita maupun dalam masyarakat lain. Di sini kita sendiri, kerajaan, ibu bapa dan masyarakat di luar sana sangat berperanan penting lah. Kerana kerjasama ni perlu dipupuk, bukan datang hanya bersendirian sahaja. Kita perlu pupuk dalam diri kita. Jadi kalau pihak kerajaan ni, dia perlu mengadakan kempen untuk memastikan kerjasama kita dalam masyarakat ni kita dapat capai lah. Lepas tu melahirkan nilai toleransi. Bila kita dapat mencapai nilai toleransi dalam kelompok, sebuah negara, keluarga dan sebagainya, akan membantu kita untuk memastikan negara kita dan keadaan persekitaran kita harmoni dan aman tanpa ada perbalahan atau rusuhan yang berlaku. Seterusnya, memupuk perpaduan yang baik. Kenapa saya mengatakan memupuk perpaduan? Kerana perpaduan sangat penting. Jika kita tiada perpaduan, akan menyebabkan kita berjumpa dengan orang ni, orang tu dalam sebuah kelompok maupun individu, akan menyebabkan berlaku pergaduhan tanpa diingini dan mendatangkan perkara yang negatif pada kita dan individu lain. Jadi di sini kita kesimpulannya saya dapat lihatlah, kerjasama ni sangat memerlukan pada dunia pada masa kini lah. Kerana jika tak ada kerjasama akan menyebabkan sebuah harapan yang kita ingin capai pada suatu masa akan datang tidak akan dapat dicapai dengan baik kerana disebabkan kita tiada kerjasama. Jadi di sini pihak kerajaan, ibu bapa sangat pentinglah dalam memainkan peranan untuk memastikan kerjasama dapat dipupuk dalam diri kita sendiri, anak-anak dan masyarakat sekitar. Kerana jika tiada kerjasama akan menyebabkan berlaku keruntuhan sesebuah negara, keluarga. Peranan kerajaan ni seperti mengadakan kempen kerjasama, mengadakan lebih banyak ceramah di masjid dalam sebuah negeri tertentu bagi memastikan kerjasama dan
apa yang ingin kita capai pada masa hadapan dapat dicapai. Kehidupan ini kita boleh diibaratkan sebuah roda. Kerana mengapa saya mengatakan sebuah roda? Kita sentiasa berputar. Apabila kita sentiasa berputar, kehidupan kita kemungkinan bertambah baik, kemungkinan bertambah buruk. Jikalau kita berusaha dan bekerjasama dengan orang lain, apabila kita melakukan kesalahan, kita orang tegur kita, kita mengambil sebagai panduan kepada hidup kita. Itu akan bantu kita lah untuk lebih maju ke hadapan, bukan terus dibelenggu pelbagai masalah dan demi masalah dalam setiap apa yang kita lalui dalam kehidupan seharian kita. Jadi di sini saya berharap anak-anak muda pada masa kini berilah kerjasama kepada ibu bapa, masyarakat, tidak kira lah dalam keluarga maupun dalam kelompok. Kerana jika tiada kerjasama akan menyebabkan hidup kita dibelenggu dengan masalah, dan masalah yang kita hadapi tidak dapat diselesaikan dengan baik kerana kita hanya mempunyai pendapat sendiri sahaja. Jikalau kita mempunyai kerjasama yang baik, kita akan senanglah untuk menyelesaikan masalah, kerana banyak pendapat yang datang pada kita untuk kita selesaikan masalah kita. Okey, selesai sudah ceramah saya tentang kerjasama. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada tajuk kita yang seterusnya, iaitu persaingan. Okey, seterusnya persaingan yang sihat. Persaingan yang sihat ni contohnya boleh dikatakan seperti melawan. Persaingan ni banyak berlaku dalam pekerjaan, sukan, kejohanan, bisnes dan sebagainya lah. Jika tidak berlaku persaingan yang sihat, akan menyebabkan satu individu dominan kepada apa yang dia lakukan dan terus tidak memberikan peningkatan kerana dia terlalu dominan dengan apa yang dia dapat dan tidak diberikan persaingan oleh orang lain. Jadi kita sebagai golongan remaja lah pada masa kini perlulah memberi persaingan yang sihat, tidak kira lah daripada segi sukan, bisnes dan sebagainya lah, bagi memastikan orang yang di atas tidak terus selamanya di atas. Kerana bagi memastikan mereka tidak selesa. Apabila mereka selesa, jadi mereka tidak akan meningkatkan mutu penjualan pekerjaan beliau. Apabila berlaku persaingan, akan menyebabkan individu yang telah dominan tu memberikan peningkatan demi peningkatan untuk memastikan pekerjaan kejohanan yang dia lakukan terus meningkat dan terus dipandang oleh orang lain. Dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang persaingan dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wajhatun huwal muliyaha fastabiqu khairatin an ya ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini kita dapat tahu
apa yang kita lakukan, sama ada benda buruk ataupun baik, Allah akan tahu dan Allah akan kumpul apa yang kita lakukan, sama ada dosa atau pahala, di hari akhirat kelak. Jadi kita sebagai anak muda perlulah berfikiran ke hadapan, kerana bagi memastikan sebuah negara kita dibelenggu dengan masalah ekonomi demi ekonomi, yang mana sebelum ini negara kita seperti keuangan, nilai duit di negara kita amat merosot, jatuh. Jadi kita sebagai anak muda perlulah memberikan persaingan kepada orang atasan bagi memastikan negara kita terus maju dan maju daripada negara orang lain, dan dipandang oleh masyarakat luar, bukan hanya dipandang remeh, kerana disebabkan tiada persaingan yang diberikan. Kebaikan persaingan ni kita dapat lihat memberikan motivasi kepada masyarakat dan anak-anak muda, khususnya anak muda pada masa kini, yang mana mereka mula untuk merasa pelbagai benda. Jadi kita sebagai ibu bapa perlulah mengasuh anak-anak, mengajar anak-anak, tidak kira daripada segi apapun, tunjukkan mereka agar mereka memberikan persaingan kepada golongan-golongan tua pada masa golongan-golongan tua, bukan terus dibelenggu dan terus di bawah tapak kaki golongan-golongan tua. Jika kita tidak memberikan persaingan kepada orang atasan, siapa lagi? Kitalah sebagai satu-satunya anak muda perlu memberikan persaingan. Usahalah memberikan persaingan, tidak kira daripada segi apapun. Tidak khususnya dalam pembelajaran, kerana pembelajaran merupakan satu perkara yang penting. Kenapa saya mengatakan penting? Kerana pembelajaran merupakan sumber untuk kejayaan kita. Jika kita tidak berjaya dalam pembelajaran, akan menyebabkan kita terus dipandang hina oleh masyarakat lain. Jadi dalam pembelajaran kita perlulah memberi persaingan yang sihat. Contohnya seperti dalam peperiksaan. Apabila kita melihat rakan-rakan kita sebelum ini mendapat keputusan yang tinggi, straight A, 5A, 10A dan sebagainya, kita perlu menganggap apa yang orang lain dapat itu sebagai motivasi, dan kita perlu memberikan persaingan kepada mereka dengan cara yang sihat. Kita perlu usaha belajar lebih kuat lagi untuk memberikan persaingan dan dapat apa yang kawan-kawan kita dapat. Dan cita-cita kita untuk mencapai sesuatu tu tercapai, bukan hanya sekadar keluar daripada mulut sahaja tanpa usaha. Jadi belajarlah untuk memberikan persaingan yang sihat, sentiasa bermotivasi, berusaha lebih baik jika mendapat sesuatu yang buruk dan terus jatuh. Teruslah bangun, berikan persaingan demi persaingan kepada masyarakat di luar sana. Dalam hadis juga dijelaskan persaingan dalam berbisnes. Dalam hadis juga mengatakan persaingan dalam berbisnes. Tadi saya sudah katakan kan, persaingan ni dia banyak. Sama ada persaingan dalam bisnes, sukan dan sebagainya lah. Dalam hadis juga dijelaskan tentang persaingan dalam berbisnes. Jadi kita haruslah melihat hadis ni sebagai motivasi pada kita, iaitu an Ibnu Abbas qala
Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-arra. Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan jual beli yang licik ataupun melipu. Contohnya, menipu ini atau licik merupakan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasulullah pun telah melarang daripada kita melakukan perkara yang mendatangkan penipuan. Contohnya seperti kita ingin naik dan dikenali oleh masyarakat luar sana tanpa ada persaingan. Itu mendatangkan dosa kepada kita. Itu perbuatan yang dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, jika kita ingin berbisnes dan bekerja, kita perlulah memberikan persaingan yang sihat, bukan dengan cara menipu. Apabila kita memberikan persaingan yang sihat, kita mendapat kejayaan suatu hari nanti, dia akan memberikan kepuasan yang sangat besar kepada kita. Dan kejayaan demi kejayaan akan terus meningkat jika kita memberikan persaingan dengan cara yang betul dan jelas, bukan dengan penipuan. Penipuan perkara yang mendatangkan dosa kepada kita dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bersegeralah memberikan persaingan kepada masyarakat. Jadi, teruslah memberikan persaingan kepada masyarakat dan individu di luar sana, kerana bagi memastikan mereka tidak dominan dan tidak terus dibelenggu dengan pelbagai penipuan yang berlaku. Jadi di sini kita, jikalau ingin berusaha, berilah persaingan demi persaingan supaya orang yang menipu tidak selesa dan terus selesa dengan perkara sebegini. Okey, kesimpulannya, anak muda dan ibu bapa perlulah menitik beratkan tentang persaingan ini. Kerana jika kita tidak berikan persaingan dalam kehidupan kita, siapa lagi ingin memberikan persaingan untuk mencapai kejayaan? Tiada orang yang akan bantu kita jika kita jatuh. Kita sendiri akan bangun dan bangkit. Jadi, yang kita sebelum terlambat, berilah persaingan yang sihat kepada masyarakat di luar sana. Okey, setakat itu sudahlah ceramah saya tentang persaingan. Okey, situ sajalah ceramah saya tentang kerjasama dan persaingan yang sihat pada masa kini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.